وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul Quran. Syahrul ladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala datangkan keampunan lebih daripada keampunan pada bulan-bulan yang lain. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, Allah Ta'ala akan memberikan keampunan yang lepas dan yang akan datang. Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan di dalam malamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Ramadan dengan diganjarkan setiap amal ibadah sunnah akan mendapat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Ramadan adalah pahala yang digandakan di dalamnya. Setiap sunat digandakan wajib dan setiap wajib digandakan 70 kewajiban. Baik. Saya yakin semua jamaah dah tahu. Setuju? Setuju ke tak setuju? Semua dah tahu Baik. Hari ini saya nak cerita yang sebaliknya. Kita biasa dengar Ramadan baik. Betul? Ramadan keampunan, rahmat, kebebasan daripada azab neraka. Ramadan begitu, Ramadan begini. Malam ini saya nak cerita Ramadan akan menjadikan, bukan Ramadan, disebabkan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, ada sesetengah manusia akan diharamkan daripada Ramadan. Mungkin kita, mungkin keluarga kita, mungkin jiran tetangga kita. Jadi pada malam ini saya nak membicarakan tentang 8 golongan manusia yang akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Ramadan keseluruhan. Yang kita tahu kelebihan yang penuh dengan kelebihan diharamkan pada orang tersebut. Apa maksud diharamkan? Kalau kita sembahyang di surau Balai Islam TMB, kita sembahyang tarawih 1 rakaat, kita dapat 1 pahala. Setuju? Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Salah tuan-tuan. Bulan Ramadan kan kali ganda, diganda kan? Baik. Sembahyang dekat Balai Islam dengan sembahyang dekat Masjid Kapa sama tak pahala dia? Hai, diam semua ni. Semua sepatutnya kena bagi makan dulu, baru diorang jawab. Sama pahala. Artinya Allah Subhanahu wa taala ada tempat yang Allah Ta'ala tinggikan pahala.
Sembahyang di balai Islam dengan sembahyang di Masjidil Haram, sama tak pahala? Laju semua jawab. Di Masjidil Nabawi sama tak pahala? Di Masjidil Aqsa sama tak pahala? Artinya 3 tempat ini Allah Ta'ala tinggikan darjatnya sehingga kan sembahyang di situ melebihi daripada sembahyang di mana-mana di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala pilih daripada semua 12 bulan, Allah Ta'ala pilih Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala pilih satu malam di dalamnya lebih daripada 80 tahun lebih. Baik. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dikhususkan kepada siapa yang diinginkan oleh Allah. 8 golongan ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sembahyang di Masjidil Haram dengan gandaan 100,000 kali ganda, tetapi dia termasuk di dalam 8 golongan, dia diharamkan padanya segala pahala di dalam Masjidil Haram dan pahala Ramadan di dalam Masjidil Haram. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Ada 8 golongan, 4 golongan yang ada di dalam kita. 4 golongan ada di antara kita. 4 golongan lagi jarang ada pada kita. Tapi ada pada orang Islam yang ada di luar. Baik. Golongan yang pertama yang ada pada kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis rawahu Darul Qutni, rawahu Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuftahu abwabul jannati fi kulli yawmil khamis fayughfaru lil 'abdi man yasha illa al-musyahin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dibukakan pintu-pintu syurga pada setiap hari Khamis. Diampunkan padanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seingin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali musyahin. Kata sahabat, ya Rasulullah, ma na'rifu ma ma'na al-musyahin. Kami tak tahu apa itu musyahin ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiqdul muslim ala akhihi. Iri hati seorang Islam terhadap saudaranya. Dengki seorang Islam terhadap saudaranya. Artinya, dengki, iri hati seorang Islam terhadap saudaranya itu menyebabkan tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di akhir Ramadan, dia diharamkan padanya segala kebaikan Ramadan. Dia bersedekah, kosong. Dia sembahyang tarawih, kosong. Dia sembahyang jamaah, full, kosong. Sebab dia ada hiqdun ala akhihi muslim. Ada rasa dengki dengan saudaranya se-Islam. Ada rasa iri hati dengan saudaranya se-Islam. Saya yakin semua yang ada di sini bukan berasal daripada TMB Kapah. Semua keluar kan? Betul? Pun tak mengaku lagi. Baik. Dulu kalau kita duduk kat kampung, pada 15 Syaban setiap tahun, setiap malam di kampung-kampung itu akan ada majlis doa selamat. Setuju? Betul tak tuan-tuan? Setiap malam. Tapi pada zaman tu tak ada pula orang kata bid'ah. Tak ada. Zaman tu tak ada lah. Zaman sekarang kalau buat je bid'ah. Okey, tuan-tuan tengok Kenapa? Apa sebabnya? Ulama-ulama dulu menerapkan satu situasi baru
iaitu buat doa selamat sebelum datang bulan Ramadan. Apa sebabnya? Nak sambut Ramadan. Betul, tapi itu niat yang kedua, niat yang ketiga, niat yang keempat. Sebenarnya niat mereka yang pertama adalah untuk hilangkan sifat syahna, sifat iri hati kepada orang, sifat dengki kepada orang, agar Ramadan yang bakal menjelang, mereka dapat Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan dan penuh keampunan daripada Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu. Jadi, apa yang dibuat oleh orang-orang dahulu sebenarnya mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hilangkan sifat dengki, sifat iri hati. Saya dengkilah dengan imam tadi. Imam ni nampak muda tapi baca macam tua. Betul kan? Imam ni muda saya tengok baca ayat dalam 20 lah, tak sampai 20 kot, ataupun 21, 22 lah. Tapi baca dah umur 50 tahun. Tak apa, mungkin suara dia serak kot. Sangka baik. Baik. Saya dengki dengan imam ni tadi. Kalau saya cakap, kalau saya sendiri saya cakap, saya dengki lah dengan imam. Imam ni apalah imam? Agak-agaknya lah, kalau saya sama umur dengan dia, dia akan marah saya dulu. Dia akan terajang saya dulu. Dia akan tumbuk saya dulu. Betul? Itu kalau saya jatuhkan diri untuk saya nak minta maaf. Tapi kalau saya sendiri ada ego, macam mana saya nak minta maaf? Jadi sebab itulah kenduri yang diadakan sebelum Ramadan, apabila tuan rumah kata, Assalamualaikum tuan-tuan yang sudah selesai makan, saya nak mohon maaf, Ramadan nak masuk dah. Sekira mana saya ada berkasar, sekira mana saya ada dengki, sekira mana saya ada buat salah dengan tuan-tuan, maafkan saya. Ketika itu semua orang yang ada di situ salam-salam antara satu sama lain, memaafkan antara satu sama lain. Maka selesai daripada, tidak tergolong daripada golongan yang pertama, orang yang diharamkan padanya Ramadan. Setuju tuan-tuan? Okey, tahun depan, InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, buat kenduri, 15 Syaban buat kenduri, jangan lupa jemput saya. Baik. Tapi kita sekarang ni masih ada lagi 13 hari. 12 hari untuk akhir Ramadan. Mungkin dalam kita tak tahu, 17 hari sudah berlalu, kita tak tahu dan kita masih ada lagi dengki. Kita masih ada lagi iri hati dengan manusia yang lain. Cepat-cepatlah mohon kemaafan. Cepat-cepatlah mohon keampunan. Kerana sesungguhnya Ramadan tergantung dengan sebab Nabi SAW sebut kenapa? Nabi kata, unzuru ilaihim, tengok kepada mereka. Nabi kata dengan sahabat, tengok kepada mereka. Hatta yastaliha, sehingga mana mereka berdamai. Selagi mana tidak berdamai, selagi itu haram padanya keampunan. Boleh tuan-tuan? Ramadan bukan baik je tuan-tuan. Ada juga Ramadan yang tak dapat apa-apa. Baik, yang kedua. Ini saya nak pendekkan semua ni sebab 20 minit je. Dah berapa minit? Dah 10? Oh, baru 1. Kena kita 80 minit lah. Nombor 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yashummu raihatal jannati al-'aq. Tidak akan mencium bau syurga anak-anak yang durhaka kepada kedua ibu bapa. Adik-adik yang ada masih lagi ada ayah, yang masih lagi ada ibu, abang-abang yang masih ada lagi ayah, masih lagi ada ibu, berbuat baiklah dengan ayah dan ibu. Kerana sesungguhnya
merekalah yang akan menuntun kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Redha mereka adalah kunci untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita tidak berbuat baik dengan ibu dan ayah, selagi itulah kita diharamkan pada Ramadan. Kita terlupa nak minta maaf dengan ibu dan ayah sebelum Ramadan. Datang Ramadan, hati mereka masih ada lagi berkecil hati dengan kita. Ramadan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat daripada malam Lailatul Qadar. Ustaz, ibu dan ayah dah meninggal Ustaz. Nak buat macam mana? Nabi SAW ajar 3 perkara. Kalau ibu dan ayah sudah meninggal dunia sebelum Ramadan, maka berbuat baik dengan kawan ayah, kawan ibu. Berbuat baik dengan kawan ayah dan kawan ibu adalah dengan cara adalah tanda bahawa kita berbuat baik kepada ibu dan ayah. Yang kedua adalah dengan kita menziarahi. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan sunnah untuk kita menziarahi kubur ibu dan ayah pada setiap hari Jumaat pagi. Sebelum sembahyang Jumaat, disunnahkan untuk kita menziarahi kubur ibu dan ayah. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan ibu dan ayah, orang-orang yang ada di dalam kubur, mereka mengetahui siapa yang datang menziarahi mereka. Jadi kalau si anak datang menziarahi ibu dan ayah pada pagi Jumaat di dalam bulan Ramadan, memohon kemaafan daripada Allah Jalla Jalaluh dan memohon kemaafan daripada ibu dan ayah yang ada di dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita terkeluar daripada golongan orang-orang yang mendurhakai kedua ibu bapa. Ketahuilah, syurga ada bersama dengan ibu dan ayah kita. Walaupun telah meninggal dunia, tetap ia bersama dengan ibu dan ayah kita. Dan ketiga, kata Nabi SAW, bersedekahlah, berinfaklah di atas nama ayah dan ibu, kerana itu merupakan tanda kita sebagai anak yang saleh. Anak yang tidak mendurhakai kedua ibu bapa. Itu 2 golongan. Golongan yang ketiga. An-Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Apakah persaudaraan ini hanya tertakluk kepada yang ada mahramiyah ataupun orang luar, jiran, tetangga, termasuk kesemuanya? Sama ada ianya berkaitan dengan harta pusaka, sama ada ianya berkaitan dengan harta, sama ada ianya berkaitan dengan pangkat ataupun sebagainya. Maka memutuskan tali persaudaraan adalah sebab untuk kita diharamkan diharamkan Ramadan untuk kita. Saya nak tanya tuan-tuan, ibu-ibu, siapa dekat sini yang nak panjang umur? Cuba angkat tangan. Seorang saja nak panjang umur. Lain semua nak pendek umur dah tu. Saya tanya sekali lagi, siapa dekat sini yang nak rezekinya diluaskan oleh Allah? Angkat tangan. Oh, ni ramai. Rezekinya ramai, umur semua nak pendek. Nabi SAW sebut, jika sekira mana kamu menginginkan Allah Subhanahu wa taala memadamkan takdir, sambungkan tali silaturrahim. Sambungkan tali silaturrahim, takdir umur akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan? Sambungkan tali silaturrahim. Nak pendek umur,
putuskan tali persaudaraan. Itu dia. Nak panjang umur lagi, sedekahkan. Sedekah. Di dalam sebuah kisah, datang malaikat apa nama malaikat ni? Malaikat cabut nyawa ni apa nama? Israel. Malaikat Israel datang kepada Nabi Allah Daud. Assalamualaikum ya Daud. Waalaikumsalam ya malaikah. Ajita zairan am qabidan. Apakah kamu datang untuk menziarahi saya ataupun untuk mencabut nyawa saya? Kata Nabi Allah Daud, tak, aku datang ziarah. Aku nak cerita dengan kamu. Ada seorang hamba, anak muridmu ini selalu dia duduk dengan kamu. Namanya si Fulan ibni si Fulan. Dalam masa 10 hari lagi, saya akan cabut nyawanya. Kata Nabi Allah Daud, tak apalah. Maka selepas 10 hari, Nabi Allah Daud tengok budak tu hidup lagi. Budak tu baru umur 20 tahun. Hidup lagi. Jadi Nabi Allah Daud biarkanlah. Mungkin apa dia buat tak panjang umur ke apa sebagainya. Lepas 16 hari, malaikat tu datang lagi. Malaikat Israel datang lagi, dia kata, ya Nabi Allah Daud, aku ni ya Nabi Allah Daud, aku dah ikut dah. Aku dah di samping dia dah. Tinggal lahzat, tinggal sedikit daripada masa untuk tetap masanya dan aku akan cabut nyawanya. Tiba-tiba datang seorang fakir, datang berjumpa dengan orang ini dan dia kata, demi Allah, aku berada dalam kelaparan. Jika kamu menolong aku, nescaya aku akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang tersebut, aku ada 6 dinar. Aku berikan kepada engkau 6 dinar. Orang miskin tadi pun kata, ya Allah, kau panjangkanlah umurnya, ya Allah. Kemudian, apabila aku nak cabut nyawanya, sudah sampai time untuk aku cabut nyawanya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada aku, berhenti. Tidakkah kamu mendengar apa yang didoa oleh orang miskin tadi? Dengar ya Allah. Kalau begitu, aku panjangkan umurnya 60 tahun sebanyak 6 dinar yang dia sedekah tadi. Aku panjangkan umurnya 60 tahun. Dan dia akan bersama dengan Nabi Allah Daud di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sebab sedekah akan panjang umur. Sedekah akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang ke 1, 2, 3. Golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini ditujukan kepada lelaki-lelaki. Tapi bahananya semua wanita. Lelaki ditujukan jawapan ini kepada lelaki, tapi sebabnya semuanya wanita. Kata Nabi SAW, lelaki yang dayus, lelaki yang ada seorang isteri yang wanita. Sebab ada sekarang ni, zaman sekarang ada yang ada isteri tapi isteri lelaki. Tolak. Isteri wanita. Ada ibu. Ada anak perempuan. Ada adik perempuan. Ada cucu perempuan. Ada wanita yang di bawah tanggungjawabnya seperti amah, seperti maid, orang gaji dan sebagainya. Baik. Lelaki ini membiarkan isterinya, anaknya, ibunya, maidnya, adik perempuannya membuka aurat kepada lelaki yang bukan mahram dia.
ataupun membiarkan isterinya, wanita-wanita di bawah tanggungjawabnya, bermuamalah dengan lelaki yang bukan mahramnya tanpa ada sempadan, tanpa ada sedikit pun ghirah, tanpa ada sedikit pun rasa iri hati di dalam hatinya, tanpa sedikit pun ada rasa cemburu yang baik dalam hatinya, tanpa sedikit pun rasa marah, tanpa sedikit pun rasa ini Allah, dosa daripada Allah Subhanahu wa taala ni, aku dah buat dosa ni, tanpa rasa sedikit pun begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki itu lelaki yang dayus. Jadi wahai wanita-wanita yang ada di belakang, kalau tuan ibu-ibu, kakak-kakak inginkan suami kakak-kakak semua yang ada di sini, sembahyangnya tidak diterima oleh Allah, puasanya tidak diterima oleh Allah, malam Lailatul Qadarnya tidak diterima oleh Allah, amal ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukalah aurat. Bergaullah dengan lelaki yang bukan mahram. Tapi kalau masih lagi sayang suami ibu-ibu, kakak-kakak masih lagi sayang suami kakak-kakak yang ada di sini, jagalah perbatasan kita dengan lelaki yang bukan mahram. Jagalah aurat kita dengan lelaki yang bukan mahram. Ketahuilah, kita sebab suami-suami kita diharamkan Ramadan daripada mereka. Boleh faham tuan-tuan? Ibu-ibu boleh faham kat belakang? Boleh faham ke tak boleh faham? Baik. Dah berapa dah? 4 ni biasa tak ada pada kita? Ada 4 ni biasa ada pada kita. Dan 4 lagi jarang ada pada kita. Pertama, asyirku billah. Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syirik jarang ada pada kita. Tetapi sekarang ini, sebelum Ramadan, kalau tak silap saya 3 hari sebelum Ramadan, di Malang, Indonesia, seorang anak bom mak dia. Seorang anak bom mak dia, sebab yang sangat-sangat mendukacitakan, sebab emaknya baca berzanji. Maknya baca berzanji. Tahu berzanji tuan-tuan? Ibu-ibu, berzanji yang kita selalu ada maulid saja kita baca berzanji sebagainya. Mak dia baca berzanji, si anak kata bid'ah, si anak kata haram, syirik billah. Anaknya bom mak dia. Dan fahaman takfiri ini, fahaman mengkafirkan orang Islam dengan sesuka hati mereka ini, telah menjalar sampai ke Malaysia. Dan fahaman-fahaman ini sekarang ini telah merebak kepada remaja-remaja sekarang. Oleh yang demikian, ada anak-anak, ada lelaki, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, jaga mereka. Tengok daripada mana mereka, sumber mereka mendapat ilmu. Daripada mana sumber mereka, guru-guru mereka dan sebagainya. Kerana fahaman-fahaman yang sedemikian telah merebak sampai ke Malaysia, dan sekarang ini di belah-belah yang saya dengar sekarang ini, ada di belah-belah Kuala Lumpur ada sedikit, di belah-belah Pahang ada sedikit. Jadi berjaga-jaga Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, qatilun nafs. Orang-orang yang membunuh diri, orang itu diharamkan segala kebaikan yang pernah dia lakukan. Daripada mula baligh sampailah umur 40 tahun, 40 tahun dia bunuh diri, daripada kebaikan yang dia lakukan daripada mula baligh sampailah ke 40 tahun, semuanya kosong. Bahkan dia akan khalidina finnar, dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya tanpa dicelup untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga
jaga fahaman-fahaman takfiri ni pun dia termasuk daripada orang-orang yang suka membunuh diri. Jadi jaga-jaga tuan-tuan, kerana masyarakat kita sekarang ni kita tidak berhati-hati dalam mencari ilmu daripada guru-guru yang tidak bersanad dan sebagainya, penyebab kepada fahaman-fahaman yang sedemikian. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ada masa lagi tak? Dah berapa minit? Dah lebih, tak apa boleh nak habiskan ke ataupun macam mana? Lagi 2 je. Lagi 20 minit lagi. Apa tadi? Asyirku billah, qatilun nafs. Yang ketiga, kata Nabi SAW, seorang wanita yang menjadikan zina sebagai mata pencarian, ataupun lelaki yang menjadikan zina sebagai mata pencarian. Orang ini, mereka diharamkan padanya segala kebaikan daripada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi. Apa sahaja kebaikan diharamkan kepada mereka. Ini jarang ada pada kita lah, tapi ada di luar belah sana. Baik, dan yang keempat, kata Nabi SAW, al-mudminil khamr, orang-orang yang ketagih dengan arak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diharamkan padanya segala kebaikan. Jadi para hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 golongan ini diharamkan padanya segala kebaikan, bukan sahaja dalam bulan Ramadan. Kalau dia pergi haji pun diharamkan padanya haji. Kalau dia pergi umrah pun diharamkan padanya umrah. Jadi segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi haram pada mereka. 8 golongan ini. Oleh yang demikian, yang paling kadang-kala yang kita tak boleh nak tahan ini adalah apabila dengki dengan iri hati penyebab kepada Ramadan kita sia-sia. Jadi berjaga-jagalah dalam bab ini. Allah Ta'ala sebutkan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tapi persoalannya sekarang ni tuan-tuan, ibu-ibu, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, paling sedikit daripada kejahatan. Apa sebenarnya jahatan yang sikit tu? Kita tak pernah bincang. Orang biasa cerita Allah tak, biasa orang cerita hadis, okey hadis. Ayat suci Al-Quran, dosa yang sebesar zarrah. Dosa apa? Dosa apa tuan-tuan? Sebesar zarrah dosa apa? Dosa yang berkaitan dengan hati. Dosa yang berkaitan dengan hati. Jadi, jaga-jaga akan hati kita. InsyaAllah kita termasuk daripada golongan yang diterima Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita buka soalan sikit. Kalau ada soalan. Ni pakai kopiah ada apa? Capar Rasulullah. Syirik. Macam-macam. Saya masuk dalam grup asatizah. Dalam tu macam-macam dicerita pasal apa? Pasal capal ni pun jadi satu permasalahan. La haula wala quwata illa billah. Bukannya kita nak sembah capal ni pun. Letaklah gambar Balai Islam TMB, syirik. Betul tak? Jadi macam-macam. Sebab apa? Sebab inilah takfiri ni telah masuk ke dalam masyarakat kita. Baik, kalau tak ada soalan, jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.